A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. InsyaAllah malam ini adalah kuliah siri keempat dalam pengajian ilmu usul fiqh yang menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Pada malam ni kita sambung perbincangan kita mengenai masalikul ulama fi bahsi usulil fiqh, untuk kita mengetahui tariqah ataupun metodologi yang dipegang oleh para ulama usul fiqh kita dari segi penulisan buku dalam ilmu usul fiqh ini. Kalau kita membaca kitab-kitab usul fiqh ini, kita akan dapati yang famousnya tariqah ulama usul fiqh dalam menyusun ilmu usul fiqh ini terdapat 3. Tetapi ada juga yang mengatakan ada 5 tariqah ataupun 5 cara dalam para ulama kita untuk membukukan ataupun menulis ilmu usul fiqh ni. Jadi kita pada malam ni kita akan melihat apa yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam menjelaskan tentang masalik ataupun tariqah para ulama usul fiqh kita dalam menyusun ilmu usul fiqh. Baik, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan bahawa ulama dalam perbahasan ilmu usul fiqh ni tidak memilih hanya satu cara ataupun satu tariqah sahaja, tetapi terbahagi kepada beberapa tariqah. Yang pertama dipanggil tariqah al-jumhur ataupun tariqah al-mutakallimin. Kenapa dinamakan tariqah mutakallimin ataupun tariqah al-jumhur ini? Kerana mazhab ataupun kita panggil tariqah yang pertama ini dipilih ataupun dipegang oleh majoriti mazhab-mazhab fiqh dalam ilmu usul fiqh ni, antaranya mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Jadi sebab itulah digelar sebagai tariqah jumhur ataupun tariqah ulama majoriti yang memilih cara ini dalam menyusun ilmu usul fiqh. Dan juga dinamakan juga tariqah al-mutakallimin, ataupun metodologi ulama-ulama kalam. Kenapa? Kerana cara penulisan ataupun cara perbahasan ilmu usul fiqh menurut jumhur ini ataupun yang dipanggil tariqah mutakallimin ini membawa elemen-elemen perbahasan ilmu kalam dalam penulisan. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam kitab Al-Mustasfa karangan Al-Imam Al-Ghazali yang bermazhabkan Syafi'i, dalam kitab Al-Mustasfa ini Imam Ghazali banyak membawa gaya ataupun style ulama ilmu kalam, terutama dalam kita panggil mengandaikan soalan-soalan yang seolah-olah ada orang tanya, seolah-olah ada orang tanya soalan begitu ataupun soalan tersebut lalu dijawab oleh Imam Ghazali. Dan kenapa dinamakan juga sebagai tariqah mutakallimin ini, tariqah ulama ilmu kalam? Sebab kebanyakan ataupun boleh dikatakan hampir kesemua ulama-ulama yang terdapat dalam aliran ini banyak menggunakan ataupun menerapkan gaya dan style ilmu kalam dalam perbahasan ilmu usul fiqh. Baik. Sekarang ni kita nak tengok apakah ciri-ciri yang dipegang oleh tariqah pertama ini, iaitu dipanggil tariqah al-jumhur ataupun tariqah al-fuqaha. Ciri-cirinya ialah bagaimana mereka menjadikan ilmu usul fiqh ini mereka menjadikan ataupun mereka melihat dan mengkaji nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah
Begitu juga mereka melihat dan mengkaji dalalatul alfaz al-lughawiyah, semantik lafaz yang terdapat dalam perbahasan lughah ini, dan juga mereka menggunakan akal mereka kan dalam memahami teks nas al-Quran dan sunnah kan. Lalu daripada situ mereka mengeluarkan kaedah usul fiqh kan. Sebab itu dinamakan tariqah mutakallimin ini qa'adu thumma farra'u kan. Mereka membuat kaedah berdasarkan penelitian dan pengkajian mereka terhadap nas-nas al-Quran. Maksudnya mereka rujuk Quran dan hadis, dan Quran dan hadis itu kemudian mereka cuba menyelami maksud di sebalik nas-nas tersebut, dan mereka akan membuat satu kaedah usul berdasarkan teks Al-Quran dan hadis tanpa merujuk kepada masalah-masalah furu' fiqh yang pelbagai yang ada dalam mazhab-mazhab mereka. Tak kisahlah sama ada mazhab Syafi'i ke ataupun Hambali ataupun Maliki. Jadi itu yang dinamakan ataupun yang disebut oleh setengah penulis bahawa tariqah al-mutakallimin ataupun tariqah al-jumhur ini mereka qa'adu thumma farra'u. Mereka mengasaskan kaedah usul fiqh terlebih dahulu, barulah mereka mengkaji ataupun meneliti masalah-masalah furu' yang mana sesuai dimasukkan di bawah kaedah yang diasaskan mereka. Baik. Kalau kita melihat dari segi penulisan ataupun buku-buku yang menjadi trademark kepada tariqah mutakallimin ataupun tariqah al-jumhur ini, antaranya ialah kitab Al-Burhan yang dikarang oleh Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i, yang wafat ataupun yang meninggal dunia pada tahun 413 Hijrah. Kemudian antara lain kitab yang menjadi rujukan dalam tariqah al-mutakallimin ini ialah kitab Al-Mustasfa karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Kemudian antara lain kitab Al-Mu'tamad yang dikarang oleh Qadi Abul Husain Muhammad bin Ali Al-Basri Al-Mu'tazili, bermazhabkan Mu'tazilah, yang wafat pada tahun 413 Hijrah. Dan satu lagi ialah kitab Al-Uhad karangan Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili juga kan. Jadi selepas kalau kita baca sejarah kan, macam minggu lepas kita dah sebut bahawa orang pertama ataupun ulama pertama yang diiktiraf yang menulis dan menyusun ilmu usul fiqh ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Okey, jadi itu kitab yang pertama lah, kitab yang pertama yang ditulis dan disusun dalam ilmu usul fiqh oleh Imam Asy-Syafi'i. Baik. Selepas itu beberapa orang ulama terus menulis, memantapkan lagi dan sebagainya dalam ilmu usul fiqh ini. Baik, dalam kita panggil aliran tariqah jumhur ataupun juga dinamakan sebenarnya tariqah Syafi'iyah, sebab tariqah Syafi'iyah inilah yang mendominasi dalam tariqah al-mutakallimin ataupun tariqah al-jumhur ini. Baik. Kalau kita baca sejarah ilmu usul fiqh yang betul-betul menjadi rujukan utama dalam usul fiqh ni, 4 kitab yang saya sebutkan tadi. Kita sebut balik 4 kitab yang menjadi rujukan selepas kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i sendiri itu. Ada 4 kitab, iaitu yang pertama kitab Al-Burhan yang dikarang oleh Imam Al-Juwaini, kitab Al-Mustasfa yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kedua-duanya bermazhabkan Syafi'i. Manakala yang ketiga adalah kitab Al-Mu'tamad yang dikarang oleh Qadi Abu Husain Al-Mu'tazili, dan juga yang keempat kitab Al-Uhad yang dikarang oleh Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili juga. Jadi dua tokoh ulama bermazhabkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan dua tokoh usul fiqh ketika itu yang bermazhabkan Mu'tazilah. Baik, walaupun kita dapati bahawa tariqah jumhur ataupun tariqah Asy-Syafi'iyah ini
tonggak asas yang pertama pada level pertama itu adalah kitab Ahlussunnah wal Jamaah dan juga kitab yang dua tokoh itu bermazhabkan Mu'tazilah. Namun keempat-empat kitab ini telah pun ditapis ataupun telah diproses, telah dicanai oleh seorang tokoh ulama usul fiqh yang bermazhabkan Syafi'i yang bernama Fakhruddin Ar-Razi. Okey. Di mana Fakhruddin Ar-Razi ini telah melihat dan mengkaji keempat-empat kitab ini yang mana tak sesuai khususnya daripada mazhab Mu'tazilah, kan? Maka beliau singkirkan khususnya dalam perbahasan at-tahsin wa taqbih, kan? Ini isu kita panggil, nanti kita akan sampai pada bab itu nanti, tapi kita cerita secara ringkas. Dalam bab at-tahsin wa taqbih ini berkenaan dengan status akal logik manusia, sama ada ia boleh dijadikan sebagai al-hakim ataupun asy-syari' ataupun tidak. Kalau kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, memang kita mengatakan bahawa yang diterima sebagai al-hakim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manakala akal ataupun logik manusia ia tertakluk kepada keputusan ataupun kata pemutus syarak. Kalau logik akal itu bersesuaian dan bertepatan dengan kehendak syarak, maka ia diterima, dan sekiranya logik akal itu tidak diterima, apatah lagi berlawanan dengan prinsip umum syarak, maka ia tidak boleh diterima. Itu mazhab jumhur. Tapi kalau mazhab Mu'tazilah, mereka menganggap bahawa akal manusia ini dia sama level ataupun sama power macam syarak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja yang akal kata boleh, maka bolehlah dari segi sudut syarak. Apa yang akal kata tak boleh, maka tak bolehlah dari sudut syarak. Ini pandangan mazhab Mu'tazilah, kan? Okay, jadi mungkin ada orang tanya kan, kenapa kita menjadikan kitab-kitab Al-Mu'tazilah sebagai rujukan dalam ilmu usul fiqh? Jadi sebenarnya kita tidak mengambil 100%, sebab kalau dilihat dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi ni, Mu'tazilah ni dia bermasalah dari sudut akidah, kan? Termasuk dalam isu at-tahsin wa taqbih tadilah, kan? Sebab mereka menyamatarafkan akal manusia ni dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Namun dari segi perbahasan fiqhnya, mereka ini walaupun dari segi akidah akidah Mu'tazilah, tapi dari segi fiqhnya, ya, sama ada mereka ini bermazhabkan Syafi'i ataupun Maliki ataupun Hambali dan juga Hanafi, kan? So samalah macam isu kita panggil Wahabi dalam apa yang menjadi perdebatan di kalangan tokoh-tokoh ataupun sarjana kita sekarang ni. Dari segi akidahnya mereka bermazhabkan Wahabi, okey, tetapi dari segi fiqhnya, okey, mereka banyak merujuk kepada pandangan mazhab Hambali. Okey, macam itulah cerita dia, kan, lebih kurang. Baik, jadi dalam masalik ataupun tariqah dan juga metodologi penulisan ulama-ulama usul fiqh, yang pertama dinamakan tariqah al-jumhur ataupun tariqah al-mutakallimin ataupun tariqah asy-syafi'iyah. Baik, kemudian tariqah yang kedua ini dinamakan tariqah al-fuqaha. Okey, tariqah al-fuqaha, di mana ia sedikit berbeza dengan tariqah yang pertama yang dinamakan sebagai tariqah al-mutakallimin ataupun tariqah al-jumhur. Kalau tariqah al-jumhur dipegang oleh tiga mazhab utama, Syafi'i, Hambali dan juga Maliki, manakala tariqah yang kedua ini yang dinamakan tariqah al-fuqaha dipelopori ataupun dipegang dan diikuti oleh mereka yang bermazhabkan Hanafi. Okey, apa beza dia? Dari segi penulisan, dan juga penyusunan dan cara perbahasan ilmu usul fiqh antara kedua-dua tariqah ini. Okey, kalau tariqah mutakallimin yang tadi saya sebutkan, bahawa mereka akan meneliti dan mengkaji nas-nas Al-Quran dan juga hadis
Ya, dan daripada situ mereka akan bina kaedah-kaedah usul. Okey, kemudian barulah mereka praktikkan kepada masalah-masalah furu'. Jadi mereka tak kisah sama ada mazhab ataupun masalah-masalah furu' fiqh ini mereka bertepatan dengan kaedah mereka ataupun tidak. Jadi mereka tidak melihat masalah fiqh lagi. Mereka melihat teks Al-Quran dan juga hadis terlebih dahulu, kemudian mereka bangunkan kaedah, kemudian baru mereka tatbikkan ataupun mereka aplikasikan dalam masalah-masalah furu' fiqh. Berbeza dengan cara tariqah al-fuqaha oleh mazhab Hanafi ni, mereka tak buat macam tu. Mereka akan mengkaji dan meneliti terlebih dahulu masalah-masalah furu' fiqh mazhab Hanafi terlebih dahulu. Okey, mereka melihat dan mereka mengkaji masalah-masalah furu', barulah mereka membina kaedah usul berdasarkan masalah-masalah furu' yang mereka ada. Sebab itu kalau tadi tariqah mutakallimin disebut dengan cara qa'adu summa farra'u, tapi kalau mazhab Hanafi mereka terkenal dengan istilah farra'u summa qa'adu. Mereka akan bincang masalah furu' fiqh terlebih dahulu, dan daripada situlah mereka akan membina kaedah usul. Jadi kaedah usul mereka ini insya-Allah akan bertepatan dengan bertepatan dengan masalah-masalah furu' yang mereka bincangkan sebelum itu. Kalau mazhab jumhur, mereka bina kaedah dulu. Kan, boleh jadi kaedah yang mereka bina itu tidak sesuai ataupun tidak bertepatan dengan masalah-masalah furu' yang mereka bincang, kan. Jadi itu boleh dikatakan perbezaan ketara antara dua tariqah ini, iaitu tariqah mutakallimin ataupun tariqah jumhur dan juga tariqah al-fuqaha. Okey, antara kitab-kitab usul fiqh yang dikarang mengikut metodologi tariqah fuqaha ataupun tariqah Hanafiyah ni, antaranya lah kitab Al-Usul yang dikarang oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali, yang lebih dikenali sebagai Al-Jassas, yang meninggal dunia ataupun wafat pada tahun 370 Hijrah. Antara lain yang ni dipanggil Usul Jassas. Yang kedua Al-Usul juga, kan, ataupun disebut Al-Usul Ad-Dabusi, yang dikarang oleh Imam Abu Zaid Abdullah bin Umar Ad-Dabusi, yang wafat pada tahun 430 Hijrah. Antara lain ialah kitab Usul Al-Bazdawi, Al-Usul, yang dikarang oleh Fakhrul Islam Ali bin Muhammad Al-Bazdawi, yang wafat pada tahun 482 Hijrah. Dan juga syarah kepada kitab Usul Al-Bazdawi yang dinamakan sebagai Kashful Asrar, yang dikarang oleh Abdul Aziz bin Ahmad Al-Bukhari, yang wafat pada tahun 730 Hijrah. Baik. Sama juga macam tadi tariqah mutakallimin yang tadi kita sebut sebagai umdah ilmu usul fiqh, khususnya dalam aliran mazhab Syafi'i ini ada 4 yang tadi kita sebut. Cuma datang Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau telah menapis dan kita panggil mengkaji, dengan cara tapisan dan sebagainya itu melalui kitabnya Al-Mahsul fi Usul Fiqh ni. Dan selepas daripada itu berterusanlah ulama-ulama khususnya dalam mazhab mazhab Syafi'i ini mengarang, mensyarahkan kitab-kitab usul fiqh yang sebelum daripada itu. Baik. Okey. Kita dah lihat dua cara ataupun dua tariqah ulama. Yang pertama tariqah mutakallimin, yang kedua tariqah al-fuqaha. Manakala tariqah yang ketiga, metodologi ketiga dalam pembukuan ataupun penyusunan dan perbahasan ilmu usul fiqh, yang dinamakan tariqah al-jam', al-jam'u bainat tariqatain, iaitu kita panggil metod yang menggabungkan antara kedua-dua metod sebelum tu, kan. Okey, yang menggabungkan tariqah mutakallimin dan tariqah al-fuqaha, mereka gabungkan dalam penulisan buku mereka, kan. Jadi mereka melihat dari sudut nas-nas Al-Quran dan juga masalah fiqh,
ataupun furuk-furuk fiqh itu mereka gabungkan dalam satu penulisan, satu pembukuan buku dalam ilmu usul fiqh. Okey, jadi mereka tidak asingkan seperti mana yang dibuat oleh tariqah mutakallimin dan juga tariqah al-fuqaha. Okey, kalau kita dapati kan, sebenarnya tariqah yang ketiga ni juga dikenali sebagai tariqah al-mutaakhirin. Ulama-ulama mutaakhirin yang datang terkemudian, ratusan tahun selepas itu, mereka melihat bahawa elok ataupun perlu digabungkan antara dua tariqah ataupun dua metodologi yang ada sebelum itu. Okey. Jadi mereka gabungkan dalam satu perbahasan ilmu usul fiqh. Dan antara kitab-kitab yang famous yang menggabungkan dua aliran ini ataupun yang kita namakan sebagai usul fiqh al-muqaran, usul fiqh perbandingan ini, antaranya kitab Badi'un Nazam, Al-Jami' baina Kitabai Al-Bazdawi wal Ihkam. Kan, yang mengkaji ataupun meneliti dua kitab usul fiqh daripada dua aliran yang berbeza. Yang pertama kitab Usul Al-Bazdawi, yang kedua kitab Al-Ihkam karangan Imam Al-Amidi, yang dikarang oleh Al-Imam Muzaffaruddin Ahmad bin Ali As-Sa'atai Al-Hanafi yang wafat pada tahun 639 Hijrah. Kemudian antara lain kitab At-Tanqih dan syarahnya kitab Tawdihut Tanqih yang dikarang oleh Imam Sadrus Syariah Abdullah bin Mas'ud Al-Hanafi pada tahun yang wafat pada tahun 747 Hijrah. Dan juga kitab Syarhut Tawdih yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Tuftazani Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 792 Hijrah. Dan juga kitab Jam'ul Jawami' yang dikarang oleh Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali As-Subki Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 771 Hijrah. Dan juga kitab At-Tahrir yang dikarang oleh Imam Ibnul Humam Al-Hanafi yang wafat pada tahun 861 Hijrah. Kemudian antara lain kitab syarah kepada At-Tahrir yang dinamakan At-Taqrir wa Tahbir yang dikarang oleh Imam Muhammad Amir Al-Hajj Al-Halabi yang wafat pada tahun 879 Hijrah. Dan antara lain kitab Musallamus Subut yang dikarang oleh Muhibbullah Ibnu Abdul Syakur yang wafat pada tahun 1119 Hijrah. Dan juga syarah kepada Musallamus Subut yang dikarang oleh Al-Alamah Imam Abdul Ali Muhammad bin Nizamuddin Al-Ansari. Dan juga banyak lagi lah kitab-kitab dalam ilmu usul fiqh ni. So kita dapati bahawa tariqah al-mutaakhirin ini mereka melakukan perbandingan antara dua tariqah, iaitu tariqah al-mutakallimin dan juga tariqah fuqaha. Dan kalau kita lihat kitab-kitab moden sekarang ni kan, boleh dikatakan kitab-kitab moden dalam ilmu usul fiqh yang ada pada hari ini, termasuklah kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan ni, boleh dikatakan adalah tariqah yang menggabungkan antara kedua-dua aliran sebelum ini. Baik. Jadi sebenarnya tak kisahlah sama ada kita merujuk kepada tariqah mutakallimin ataupun tariqah al-fuqaha, kedua-duanya berusaha untuk melihat dan juga mengkaji teks-teks Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dan cuba untuk memahami bagaimana cara ataupun kaifiat ataupun tariqah metodologi untuk mengistimbatkan hukum daripada teks tersebut. Cuma pendekatan berbeza. Okey, tujuannya sama, iaitu nak faham maksud ataupun nak faham bagaimana kita nak istimbat hukum daripada nas. Itu saja. Pendekatan saja berbeza. Baik. Seterusnya Dr. Abdul Karim Zaidan dalam poin yang berikut menjelaskan tentang manhaj penulisan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh ini secara ringkas.
di mana beliau mengatakan bahawa topik utama ilmu usul fiqh ini antaranya ialah hukum syarak, dalil hukum syarak, turuk istinbat ataupun metodologi istinbat hukum, dan yang berkaitan dengan al-mustanbit, orang yang nak istinbat hukum tu, ataupun istilah lain yang famous, mujtahid lah, perbahasan mujtahid, dari segi syarat-syarat kelayakan seseorang itu untuk melakukan ijtihad. Jadi pada pandangan pada pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam ilmu usul fiqh ini kita panggil 4 topik utama. 4 topik utama yang kita kena faham, dan beliau menyusun kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh ini kepada 4 bahagian utama. Yang pertama dinamakan mabahis al-babul awal, ataupun bahagian pertama dalam perbahasan mabahisul hukum, perbahasan hukum syarak. Bab yang kedua ataupun pembahagian kedua berkenaan dengan adillatul ahkam, dalil-dalil yang menjadi sumber hukum. Yang ketiga, bab yang ketiga, turuk istinbatul ahkam, turuk istinbatil ahkam, iaitu cara kita beristinbat hukum ataupun kaifiat istinbat hukum, kaedah-kaedahnya dan apa yang berkaitan dengannya, seperti pentarjihan, qawaid tarjih, dan juga perbahasan nasakh mansukh, an-nasikh wal mansukh, termasuk dalam perbahasan yang ketiga, turuk istinbatil ahkam. Manakala pembahagian yang keempat ataupun al-babur rabi' ialah berkaitan dengan ijtihad dan syarat-syarat ijtihad, termasuk berkaitan dengan mujtahid, iaitu orang yang melakukan ijtihad, dan juga perbahasan berkenaan dengan taklid. Okey. Jadi inilah 4 topik ataupun 4 subjek ataupun 4 bahagian yang terdapat dalam ilmu usul fiqh yang perlu diketahui oleh mereka yang ingin mendalami ilmu ini. Dan menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau membahagikan kepada 4 topik besar lah. Kita ulang balik, 4 topik besar yang cuba di-cover oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab ini, Al-Wajiz fi Usul Fiqh. Ada 4, mabahis hukum, adillatul ahkam, turuk istinbatil ahkam, dan juga yang keempat tentang al-ijtihad wal mujtahid wat taqlid. Jadi insya-Allah saya rasa setakat itu saja terlebih dahulu pada malam ini, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan memulakan perbahasan al-babul awal, iaitu tentang mabahis al-hukum ataupun mabahis al-hukm syar'i, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.